صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, InsyaAllah bersama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman Allah Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. InsyaAllah kita masih dalam bab yang pertama, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Kita masuk fasal yang pertama. InsyaAllah masih dalam fasal yang pertama lagi pada menyatakan mata. InsyaAllah kita sambung. Maka ada pun situ kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka ada pun mengajar adab. Ada pun mengajar adab, maka firmannya, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Maksudnya dia hurah balik atas firman yang kita baca itu, surah An-Nur ayat 30. Maka Nabi mengajarkan kita dengan adab. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu kepada orang beriman supaya menjagakan akan mata mereka, yakni menjagakan akan pandangan mereka tu. Bukan jaga mata kan, jaga pandangan. Aimo bu sama dah. Waktu jaga kesihatan mata. Faham? Ni pandangan mata. Okey. Maka dia kata, bersabda olehmu, Muhammad, bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di sinilah kita tengok kalau orang beriman betul-betul beriman ni, bila Allah Ta'ala perintah je dia terus taat. Wa sami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka patuh. Itulah orang beriman sungguh. Bila perintah dia suruh pejam mata, nescaya memejamkan akan mata mereka itu. Tu tengok orang yang taat sungguh. Dia panggil mukmin lah tu. Sebagaimana kita bincang dah minggu lepas tu. Mukmin yang sejati dia panggil. Dia dengar, dia patuh lah tu. Tu. Kita beriman juga, mukmin juga, tapi mukmin kita masih lawang contohnya. Sebab tu dia panggil mukmin yang asi, mukmin yang masih melakukan maksiat. Tu dia. Okey. Jadi dia kata suruh pejam mata daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Maksudnya barang yang tiada halal, barang yang haram lah. Nampak? Yang diharamkan tengok. Tu. Sebagaimana kita bincang dah hari tu, memandang akan tubuh-tubuh perempuan tu. Kita tengok tempat-tempat yang elok bagi perempuan. Orang lelaki dia tahu lah tempat mana dia berahi. Betul tak? Orang perempuan dia tak tahu kat mana. Orang lelaki dia tahu kat mana dia berahi. Faham? Maka dia tengok situ. Maka benda itulah maka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melihatnya ni akan barang tu. Okey. Maka dia kata, dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Taala akan hamba-Nya. Menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya Allah dengan berkelakuan yang baik. Ini kata mengajar adab, berkelakuan yang baik. Mata tidak liar, atau orang baik lah tu. Kalau mata liar, orang tu dah baik.
Nampak? Sebab dengan mata ni hati jadi kotor, hati jadi kerak. Bila hati kotor, hati kerak, maka perangai orang ni automatik jadi tak boleh. Bila hati kotor, hak lain bunuh habis. Tu dia. Maka jadi tak boleh. Tu kata dia. Sebab tu besar dia peranan mata. Okay. Dia kata berkelakuan baik, tu adab lah tu, iaitu memelihara matanya seseorang tu daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya, kemaluan kita tu daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Elok daripada mengerjakan zina. Kalau rasa nak nikah, tak tahan sangat nikah. Biar binti tak ada pun. Sebab tak tahan belajar puasa, tak jadi apa, jadi wajib lah kena nikah. Faham lagi? Nikah ni mak ayah pergi mahal-mahal, sakit kepala. Tak ada nak mikir. Pada anak tak comel mana, macam daya senandung. Tapi 25,000 bahasa. Pak ketua kawan Ipung Biti nak boleh kena nikah dengan anak dia. Berat. Kita orang beriman ni kena jaga daripada zina, bang. Macam mana nak jaga manusia daripada berzina? Itu Islam ajar belaka. Tu. Jadi kena nikah derah-derah lah. Anak-anak siapa umur dah kurang tu, hak gatal gelenyar dah kita tengok. Kan kita boleh tengok anak kita hak gatal kedok. Hak dah gatal ni je garu. Faham lagi? Dah kita tengok main garu aja tu, nikah lah. Taruh apa lagi? Dah layak dah nikah. Tambah. Nak pilih dulu, nak tengok dulu. Takut dana menteri mari binang. Masa. Betul tak? Tu dia. Jadi memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Tu. Jadi zina itulah. Maka wajib atas sekalian hamba. Tengok. Wajib atas sekalian hamba menjunjung titah perintah Tuhannya. Ada? Jadi kita faham tentang Islam kan benda. Kita ngaji bab Islam, contoh kita ngaji tentang Islam. Apa dia Islam? Kalau tanya itu Islam ni benda, Islam ni menjunjung titah perintah Tuhannya. Tu menjunjung titah perintah. Tu Islam. Mana tak engkar. Kita patuh sungguh. Tengok cerita hantu dalam TV. Menjunjung titah perintah dia tu. Dulu yang maha mulia. Gini. Hantu telah melakukan kesalahan. Nampak lagi. Tu kata. Itu masuk menjunjung titah perintah Tuhannya, maksud patuh. Tidak ingkar. Itu maksud dia. Menjunjung titah perintah Tuhan dia ni lagu mana? Maksudnya tidak ingkar. Tak lawang. Itu dia. Itu wajib ke atas sekalian hamba. Kalau kita mengaku kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah ke atas kita taat, menyerah. Nampak? Taat, menyerah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita ni hamba, maka seorang hamba adalah hak tuannya semata-mata. Itu hamba. Dan sebagaimana kita ngaji tentang hamba, kita ngaji khusus. Hamba-hamba ni kerana kau. Kita tengok cerita P. Ramlee tu. Cerita P. Ramlee, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Itulah cerita seorang hamba. Boleh jual, tuang dia boleh jual hamba. Jamal Pak Tongkol. Beli Abdul Wahab dengan Abdul Wahid. Tempat jual hamba di pasar. Lepas tu P. Ramlee mari pula nak beli dengan Jamal Pak Tongkol, jual pula, boleh beli pula. Nampak? Hamba tidak ada hak untuk mempertikaikan. Tuang dia nak jual ke siapa? Nak perintah musuh benda, tak ada hak. Melainkan patuh. Tu hamba. Orang Terengganu panggil hamba abdi. Orang Terengganu dia double sikit. Nak cerita hamba sebenar.
Nah, abdi tu hamba dah. Nak cerita dia kehambaan betul. Hamba abdi ni masuk hamba sungguh. Dia gitu. Ni, tu cakap Terengganu. Hang lagi. Gelak gelemak. Nak cerita gelak sungguh. Tu orang Terengganu cakap gitu. Okey. Tu masuk hamba. Ni. Khadam. Lari bau. Nama lagi. Bukan kata kenapa tuan. Dah. Khadam. Berlarilah tu mari. Pergi beli panggil kan. Abdul Wahab dengan Abdul Wahid kan. Abang dia. Tapi kes jual beli punya pasal. Tak ada abang tau. Berapak mari. Belaga sama sendiri tu. Lama lagi. Haji Mahdi dengan Eskadar Risman. Belanga apa? Bau. Panggil pion beli mari. Takutnya. Tapi kita hayya 'alas solah. Molek-molek ada dah tarik sawit lagi. Perau. Nampak lagi. Kau tanya hamba ke mu ni? Hamba. Nah, dah hamba lagu mana tu? Orang panggil copong spekau. Mu duduk maidan lagi. Duduk laiwa lagi kedah. Ni kata. Kalau tanya hamba. Tu hang mu panggil tu. Marilah. Nampak? Berapok tinggal habis. Tu zaman sahabat tinggal habis ni. Dengar orang bang je. Habis terus dia tinggal. Pergi dulu. Menyahut seruan Allah. Kita banyak hal. Hamba kena faham sebenar-benar hamba atau cerita tu. Dah tak kita duk lawang kau gini ni hamba juga, tapi hamba yang derhaka. Hamba yang derhaka dah dia nak jadi kesayangan tuang dia. Nampak lagi. Okey, habis itu. Itulah masuk hamba. Dan jika tiada nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan diseksa. Kalau kita derhaka, tak taat, tak patuh, nescaya adalah ia jahat perangai. Maka jahat perangai. Maka pejanglah mata tu. Kena jagalah mata kita. Jaga sungguh, bukan main-main dah. Jalan tengok sekadar hajat je. Macam ayat sama dah tu. Kita belajar bab mata ni sedang molek bulan puasa. Lagi molek. Bulan puasa ni orang tekan belaka suruh jaga sungguh-sungguh. Anggota 7. Lidah ke tak kira lah. Tengok orang puang. Acu nak ngupak pula. Bulan puasa tak boleh ngupak. Bulan puasa tak boleh ngupak. Hari raya boleh lah. Gerak tu. Paruk. Ni nak cerita ni. Bulan puasa ni kebetulan dah kita ngaji anggota 7. Memang tepat lah. Memang tepat. Orang duk jaga 7 anggota ni. Bulan puasa tu warok. Bulan puasa hok dah warok jadi warok. Sama lagi. Bulan puasa bagus. Sabarlah kata bulan puasa ni bulan penuh dengan keberkatan. Bulan setan ditambak. Tinggal nafsu je. Sebab tu bulan puasa kita tengok hok dah gaji mari sejik mari. Betul tak? Hebat bulan puasa tau. Dia kata sebab setan kena igau. Tinggal nafsu saja je. Maka bila boleh tahan kira. Dah bulan puasa setan lagi ada. Setan hok kena kuat kan. Dia bagi kau tu, bagi kau ni, bagi kau ni. Tak yogi lah. Nampak lagi. Tu setan. Bulan puasa hok 3 lenda pun mari. Terawih. Ya tak? Bulan tak puasa hok 4 lenda tak mari terus. Sejik. Nak cerita berkat bulan puasa ni. Semayang terawih sunat, tarawih sunat je. Benar mari. Tu kata. Bulan tak puasa hok wajib pun tak buat. Nak cerita bulan Ramadan ni berkat sungguh. Bulan yang dibuka sungguh pintu syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sini kita tengok anak-anak muda kita hendak pernah mari. Belaga dah. Sini hamba tak tahu lah. Tapi kalau belaga hendak rajin mari sejik mari. Tu. Ni kata berkatnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni kita jaga betul kita. Malam hamba kaburkan anak telah anak buah hamba 3 orang tu. Dia tidur seorang hamba. Tanya nak pergi kuliah subuh tu hamba pergi gerak dia orang. Hamba kata tengok hebatnya bulan Ramadan. Kita boleh gerak habis anak-anak kita bangun. Bangun bersahur. Yang ni pukul 4 tu kita pergi 4.30 tu boleh gerak dah. Maksudnya gerak sebelum subuh. Betul tak?
Nah, hebatnya bulan Ramadan. Tapi lepas bulan Ramadan pukul 7 baru bangun dengan mok-mok sekali. Tu pun kerana nak pergi kerja. Faham? Tak? Kalau hak mok dok kerja, tu pun kerana nak gerak anak pergi sekolah. Tidak ada bangun tu. Faham? Betul tak ni? Tengok berkat bulan Ramadan, kita boleh gerak habis anak kita. Harga satu tu bangun habis. Gerak licin. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kata. Nah, ni bulan Ramadan berkat-berkat sungguh. Okey. Jadi keberkatan itulah yang kita naknya, supaya dia meresap terus ke jiwa kita sampai ke hati sanubari. Ulama kata sampai ke hati sanubari. Keberkatan Ramadan tu biar meresap sampai ke sanubari kita, barulah kita keluar pada Ramadan, dia akan kekal dengan perangai tu. Faham lagi? Dia akan kekal dengan perangai Ramadan tu. Kalau bila bulan Ramadan tu kita buat betul-betul molek, dia akan meresap sampai ke hati sanubari kita. Kalau kita buat lebih kurang, tubik Ramadan dia cabut balik sebab dah pas dalam tu. Waktu bulan Ramadan kena menghayati betul-betul lah. Jadi biar kita baji sungguh-sungguh. Kita baji biar betul-betul. Bila kita tubik pada Ramadan, kita kekal dengan perangai bulan Ramadan tu. Itu kehebatan kita. Bukan nak cerita Ramadan tak, habis itu tertinggal bab Ramadan, kita masuk hak kita balik. Okey. Dan jika tiada tu maksudnya kita engkarlah nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia seseorang tu dimurkai dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah kita diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Okey. Habis itu dari segi adab. Dan ada pun memberitahu. Dia ada 3 step ni. Dan ada pun memberitahu, maka firman-Nya Allah, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu. Kita tengok dalam firman yang kita baca itulah. Maka kita lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Maksudnya dengan memeliharakan mata ni menyebabkan hati kita bersih. Bila hati itu bersih, dia menerima tajaliah sifat Allah, maka iman dia makin meningkat, makin naik sehingga menghasilkan makrifat. Makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sistem yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi untuk kita menghasilkan iman yang kuat, iman yang mantap, perlu pada pembersihan jiwa. Itu je. Sebab apa kena bersih jiwa, Ustaz? Dah kita ngaji dah sifat 20 apa sebutkan yakin dah. Hak tu akal. Kita boleh yakin Allah ada, beriman dengan Allah yang memberi rezeki, Allah menurunkan hujan. Hak tu iman menggunakan akal kita melalui dalil langit bumi gunung ganang. Tujuan bersih hati ni nak pertikatkan iman kita. Lagu mana? Iman yang musyahadah, iman yang dengan melihat Tuhan tu dengan mata hati. Hak tu iman yang dipanggil hakul yakin. Hak kita ngaji sifat 20 iman ilmul yakin. Iman ni lawang Tuhan ni. Walaupun hancur kita sifat 20, apa lagi? Lawang lagi Tuhan. Jadi tak boleh lawan Tuhan buat mana? Kena belajar ilmu tasawuf lah, penawar bagi hati. Maksud nak bersih hati kita. Maka sebab tu kata, bila kita memejamkan amakan mata kita, jaga farah kita, itu yang terlebih untuk membersihkan hati kita. Apa? Bila hati kita bersih, baru kita menerima tajaliah sifat Allah. Nampak? Maka bila hati kotor, sifat Allah ni terjadi, kau tak dapat kesang tak? Sebab kotor, kena buang dulu hak kotor. Macam kita baca mula-mula gitu. Bekas tu hak kita buang dulu baru dia masuk orang lain. Tak? Kita nak buat air kopi ada. Lepas tu nak buat air teh. Kita buang dulu air kopi hak kita nak berakhir. Dia ni salah orang. Faham lagi? Dia ingat ke tok lelaki hak dulu. Faham? Dia buat kopi pagi-pagi. Padahal nikah tok lelaki lain dah kan. Tok lelaki ni suka teh. Faham? Jadi tok lelaki hak nombor 2 ni bagus. Walaupun dia tengok bini dia buat kopi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tak marah. Faham lagi? Dia tuang dengan molek tak ada bekas pula, tak ada beti, dia buat hal lain. Faham? Dia gitu.
Kopi tu suruh bini dia minum pula. Mengingati tok lelaki mu dulu. Faham lagi? Oh bagus tok lelaki nombor 2. Kalau kita, cemburu habis licin ya. Tak ingat hati ke tok lelaki dia basi. Kita. Faham lagi? Tu buang dulu. Ambil buah lain. Tu masuk hati kita tu. Maka buang dulu hak kotor, baru masuk hak molek. Takhliyah, tahliyah. Nampak? Takhalli, buang tu sifat-sifat mazmumah, tahli, masuk sifat mahmudah, baru tajalli. Barulah tajalli Allah tu meresap di jiwa kita, baru kita merasa kebesaran Allah. Baru boleh rasa. Maka itulah iman kita makin meningkat. Mustahil orang yang merasai dirinya diperhatikan oleh Allah derhaka kepada Allah. Mustahil. Betul tak? Ya tak? kita rasa Tuhan duk perhati sama kita Boleh tak kita derhaka ke dia? Tak boleh. Dia orang boleh tu sebab dia tak berasa pun Tuhan sedang tengok dia. Kekok kita ramai tuang duk tengok semua gitu. Betul tak ni? Macam kita kecil dulu lah, kita semayang dulu masa kecil, dak mak kita tunggu belakang nak tengok kita betul tak betul. Kita rasa kan dia nak takbir tu tak betul rasa. Dia gitu. Ni Allah sentiasa tengok kita ni. Nampak? Kita rasakan dia. Tak. Ni kata mustahil seorang hamba itu derhaka kepada Allah. Sebab iman dia sudah hakul yakin. Hak kata mukmin tadi. Bila perintah pejang lalu. Sebab apa? Dia boleh pejang. Sebab dia merasai Allah Ta'ala memerhatikan akan diri dia setiap saat dan ketika. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Ta'ala tetap berada walau di mana kamu berada. Maksud berada di situ bukan zat Tuhan dengan kita gitu, bukan gitu. Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, mendengar kita, memerhatikan kita, mengetahui segala kelakuan kita. Itu maksud sentiasa bersama dengan kita. Faham lagi? Okey. Maka orang ni tidak akan derhaka kepada Allah. Tak. Maka dia kata, mana ni? Memelihara farah itu keduanya. Sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Tu. Dan sebab bagi membanyakkan pekerja kebajikan. Bila hati kita bersih, dengan sendiri dia kita akan cinta kepada perkara-perkara kebajikan. Kita ini sekat nak melakukan kebaikan ni sebab ada hak jahat tadi. Dia ulama kata, bila kita melakukan kejahatan, maka kejahatan ni pula dia mendorong kita kepada kejahatan lagi. Itu maksud dia. Sebab dia ada dah benih tu. Maka dia mendorong kita, menekan kita supaya kita buat jahat lagi. Dia gitu. Kejahatan. Sebab tu bila tak ada kejahatan tu, baru dia akan berubah kepada kebaikan. Dia paling lalu. Nampak? Paling kepada baik dulu. Bila paling kepada baik, kita buat baik. Bila kita buat baik, kebaikan tu pula dah mendorong kita, memberi sokongan yang kuat untuk kita terus melakukan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pentingnya meninggalkan keburukan. Okey, kebetulan bulan puasa, kita buat contoh bulan puasa. Senang. Masa kita budak-budak dulu, kita puasa ni fast 10 hari. 10 hari. Tapi nak tinggal, jangan main nak tinggal. Gelepar kali. Mak kata, dek jangan tinggal. Kalau adik tinggal hari ni, esok adik nak tinggal pula. Dak mak, ambil esok nak tinggal dah. Hari ni tak tahan belajar ni. Tak mau ni, ketor dah sangang ni. Nak ambil cik semua dalam peti. Faham lagi? Adik tau, esok adik dah buka dah. Mak dah tahu. Kita makan garang dulu pada dia. Faham? Kita kata tak usah cakap lah. Kalau membuka hari ni, esok membuka pula. Kita kata. Betul tak? Adik tahan dulu sampai 11 hari. Bila 11 hari, ia akan nak ke molek. Jadi sayang dah nak tinggal. Betul tak ni? Betul ke tak ni orang bangsa tua muda kalau dah betul dah tahu dah, itu pengalaman hamba sebut dah. Bang. Jadi bila kita tinggal je puasa hari ke-9 ke-8 ni, esok kita tinggal, lusa kita tinggal. Dia jadi nak tinggal semua dah. Maka sini. Maka kita tahan, jangan buat kejahatan. Sebab kejahatan tu dia akan mendorong lagi untuk kita buat jahat lagi. Dan lagi. Energizer lah jadi bateri. Bang. Betul tak? Maka ni jangan buat.
Maka tahan sekejap sehingga kita merasai nikmat dalam ibadah tu, baru sayang dah nak tinggal puasa, sayang. Jadi gitu. Maka ni dah kita kena jaga perkara keburukan tak ada dalam jiwa kita. Kalau ada, dia akan support kita kuat nak melakukan kejahatan. Maka di sinilah ulama ajar, Quran ajar kita bersihkan hak tu. Buang hak tu habis licin. Barulah hati kita paling kepada kebaikan. Dan kita akan rasa ingin mengerjakan kebaikan lagi. Maka balik kita baca sirah, baru menepati. Para sahabat, bila Nabi kata ini amalan yang baik, terus nak. Ini lagi amalan, nak semua sahabat. Tak ada pernah tolong. Betul? Hak tu hak bagian Nabi tahu. Hak sunat-sunat tu, hak pergi minta dengan Nabi pun ada. Nah, ya Rasulullah, kenapa lagi Abdul aku nak buat? Ni Rasulullah kata, dia buat. Maka dia nak semua kepada kebajikan. Ini para sahabat. Nah, kita Allah SWT Muhammad, ustaz dia royak bukan banyak pun, suruh amal istighfar sebelum sahur. Dakwah pun 3 kali, bukan banyak pun. Mana lagi? Dakwah setara baruh. Nah, baca raditu billahi rabba lepas asar 3 kali ya Nabi suruh baca. Syurga mu dak baca juga. Faham? Sebab apa jadi tak cinta kepada kebajikan? Sebab hati tadi kotor. Kena buang hak tu. Barulah hati kita berpaling kepada kebaikan dan ingin melakukan kebajikan. Jadi rengang tulang dalam melakukan kebajikan. Nak semua. Allahumma salli ala Muhammad. Apatah lagi hati kita nak jadi macam hati para salik. Kau jauh itu. Dia lagi hebat. Dah salik ni, dia naik kereta ke mana hati dia sentiasa zikir. Subhanallah. Mulut dia subhanallah. Tak stop. Cakap dengan orang. Apa? Berhenti kat paminyak subhanallah lagi. Sampai kat nak kabur. Anak bapak kuningnya. Baru dia berhenti zikir. Tu orang salih. Belum arif lagi. Arif lagi hebat. Bang, kita orang awam tau. Nak naik kereta, bismillahirrahmanirrahim. Masuk dia. Dah. Masuk dia satu dah list lagi subhanallah jadi kekau. Bila masuk dia 5 baru boleh subhanallah. Betul tak? Kita orang awam ni. Subhanallah daripada faedah belara tu, simpang belara tu, subhanallah. Sampai pakoi senyap sendiri. Dia mari masuk benda lain. Patutnya lagi nak pergi meeting dulu, depan meeting kisah basuh. Jadi dia mari mikir diri. Jadi stok sendiri subhanallah. Faham lagi? Lepas tu sampai mana pula Sungai Kang baru teringat pula. Dah baru teringat pula. Subhanallah pula. Itu kita. Hati kita cepat berpaling. Orang salih tau. Sama-sama. Dia ingat sama ke Tuhan. Arif, orang arifin dah yang cakap lah. Hati dia tak pernah putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bimbing waktu ni. Tapi pendek belajar ilmu tasawuf ni tujuan dia. Nak suruh hati sentiasa musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dipanggil maqam ihsan. Itu musyahadah. Semayang confirm khusyuk. Bila musyahadah khusyuk. Tu dia. Ni kita nak ni. Ni sampai duk belajar sifat 20 dah. Ngaji penama bagi hati tujuan ni. Maka kita kena amal lalu dah tu sliding amal lalu. Baru kita akan rasalah. Maka jaga. Okey, kita sambung. Dia kata dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Betul lah. Bila hati bersih sendiri nak lakukan kebaikan. Habis tu yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ni dipanggil ancaman. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab orang beriman, ada kala kita ni dengan beritahu tentang surga, tentang nikmat, kita tak tertarik hati orang mati manusia. Sebab tu kalau kita baca hikmah Quran ni banyak. Ada dengan PN nama Tuhan khabar untuk kait atau untuk bimbing atau apa, untuk ketuk hati kita. Ada Tuhan guna surga, nikmat-nikmat surga untuk ketuk hati kita. Ada Tuhan guna azab ancaman neraka untuk ketuk hati manusia. Jadi ada hati manusia tu bila cerita syurga
dia timbul keinginan nak kepada dia syurga tu. Maka dia akan jaga diri dia. Dia terpanggil dengan syurga. Ada orang tak terpanggil tak usah cerita syurga sampai bidadari pun dak tertarik, tak mau jadi baik macam. Tapi bila sebut bab neraka, bab ancaman, azab secara tu kepada masa. Tak berani aku. Dia terketuk dengan ancaman. Itu Allah Maha hebat. Allah nak ketuk hati kita, dia buat macam-macam. Sebab apa tak ada tahu? Dah dia buat kita. Dia buat kita. Dia tahulah. Betul tak ni? Begitu kok nama-nama dalam Quran. Contohnya nama kiamat. Nama kiamat banyak dalam Quran. Sebab apa dia buat banyak? Sebab ada manusia ni dengan nama ni tak setuju, tak terpanggil pun dia. Tapi bila sebut nama ni terpanggil. Itulah. Maka Tuhan yang buat kita dia tahu. Okey. Maka ni nak cerita dengan ancaman ni. Tak tahu ancaman kita takut dah. Kalau takut insya-Allah boleh jadi baik. Tengok. Dan ada pun menakutkan. Menakutkan. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya Allah Taala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mana dia cerita? Seperti mengetahui ia akan zahirnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Kita kalau ayah kita tahu apa hak kita buat dalam bilik kita, dia ada CCTV contoh, kita berani tak buat? Ayah kita tak berani. Ayah kata mu jangan main telefon lagi dak pukul 8.30 Lama lagi. Dah mu main telefon 8.30 dah sampai pukul 9 suku sahaja. Lepas tu you good tidur. Lama lagi. Lepas tu ayah kita pasang CCTV. Kita patuh atau tidak? Patuh. Sebab Allah, ayah aku tahu aku ada bilik. Betul? Tapi kalau tak ada CCTV, ayah pun dah tahu. Kita tutup rapat bilik itu. Dah pukul 12 dah tutup lagi telefon. Betul tak ni? Ya ke tak tu. Maka ni Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala kata aku tahu segala yang ada dalam isi hatimu. Macam Zahir juga. Macam Zahir. Berani kita? Tak berani. Nak ada dalam hati kita takabur. Tak, riak, ujub, semangat, bakhil. Tak berani kita nak ada perkara-perkara gitu. Sebab Allah tahu yang tersembunyi dalam jiwa kita. Betul tak ni? Dan ni apa kita boleh kedegu? Sebab kita tak sedar Allah Ta'ala ni Tuhan kita yang mengadili kita di mahsyar nanti, yang membalas surga dan neraka, mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Betul tak ni? Inilah kita ni. Situ ceklah iman kita. Baru kita tahu aku iman secara mana. Kalau betul kita tak, kita yakin sungguh Allah Ta'ala tengok semua hati kita. Tak buat jahat. Tak? Mu buat molek dek. Dan malam esok mu jangan pergi lagi tempat tu. Kita kata gitu, tempat tu. Tempat tu. Anak mikir dah tempat tu. Ayah tahu belaka mu buat menapa malam situ. Nampak? Ayah ni, ayah nak pergi pengajar orang. Kalau esok mu lagi ayah katok mu. Faham lagi? Ayah aku tahu aku anak pemalam. Tak berani dah nak pergi malam ni. Dah pergi tu. Betul tak? Inilah bendanya. Ini Tuhan ancam kita. Nak kabur. Aku tahu belaka. Pak Muat. Nampak? Mana agak-agak kita? Sekarang ni apa kita buat juga? Sebab kita tak yakin Allah Ta'ala tu tengok hati kita. Dan azab Allah Ta'ala memang menanti kita lagi. Betul tak? Jadi orang beriman, dia yakin Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala akan adili dia di mahkamah nanti. Maka orang yang berdosa akan dilepor dalam neraka. Maka orang tu tak akan neraka dah. Sebab dia yakin. Nampak? Ini yang panggil bab iman. Iman hakul yakin. Kita beriman juga, tapi ilmu yakin. Nampak? Hak berat kita tak buat, hak ringan kita buat. Iman kita tak buat macam. Faham lagi? Maka inilah perlu kita pertikatkan iman melalui pembersihan jiwa tadi. Kita kata tadi. Itu adalah bentuk kita. Maka orang yang yakin sungguh Allah Ta'ala mengetahui dah segala hati dia, maka orang ni tak akan buat dah. Tak akan letak dah riak, ujub, semangat, takabur dalam hati dia. Dia akan buang. Dia takut. Dia akan usaha sungguh-sungguh. Macam mana nak mengeluarkan sifat mazmumah tu dan nak masukkan sifat mahmudah. Sebab Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Sangka buruk semua korang. Itu Allah Ta'ala benci sangka buruk. Sangka buruk ni dalam hati. Betul tak?
Tu Allah Ta'ala tahu tu. Jadi bila kita tahu waktu lah kita nak buang sifat sangka buruk kepada sesama kita. Kita suka baik semua, suka baik semua. Allahumma salli ala Muhammad. Puncanya perpecahan sesama kita, pergaduhan suami isteri ke, anak beranak ke, jiran tangga ke, berpunca daripada sangka buruk. Sangka buruk itu kehancuran umat. Sangka buruk, kehancuran rumah tangga, sangka buruk. Kalau setakat bini kita tak reti buat belacang, kita tak cerai je. Kita tak balong je. Betul tak? Hak tu sekadar dari semang siapa nak pacung-pacung. Hak tu seniman bujang lapuk tu pelawak apa. Ki belacang siapa nak pacung. Hak tu sudi marah. Faham lagi? Ai sudi tu. Fiam dia kata, ni belakang. Yang belakang lah. Takkan siapa nak memancung-mancung. Faham lagi? Hak tu ki belacang. Ki belacang tak baloh lagi bini. Hak baloh ni, hak jadi cerah, jadi budak-budak bahagia ni, dia ada sangka buruk dalam hati. Sangka buruk tu dah racun besar, punca perpecahan. Begitu kat kita dalam anak beranak, adik-beradik. Ayah aku kalau hak nu lebih sama. Aku habis orang je, padahal ayah tak ada benda pun sama je, tapi kita suka. Nombor lagi, tu punca saing gitu juga. Kakak ni kalau doloh, lambat nak minum air ajak aku dah ada tayang ke kakak ni ada benda dengan aku. Nampak lagi? Pecah. Sebab tu nak ada seka baik. Bila seka baik, confirm bini tak akan balau, adik-beradik tak balau, jiran tangga tak balau langsung. Sebab seka baik semua. Mana Pak Mak lama dah tak mari rumah aku ni. Sekali seminggu sekali. Ni sebulan dah mari dah. Mungkin seka baik ni, seka baik ni. Mungkin dia ada masalah, ada masalah kewangan ke. Jadi balah jauh sebab seka baik. Ni sifat mazmumah ni bahaya. Tak boleh ada. Dia nak ada seka baik semua. Tak balah. Ni kita kau adik-beradik ke. Kakak tu dah mari dah maku ni senang dah, ada kereta besar, rumah besar. Dulu masa sesak nak mampu rumah aku ni jadi mari dah. Lain ni sombong dah. Tahu seka buruk dah. Sombong dah, dah kaya lah ni. Bunuh kan dah. Tak pergi dah. Tak pergi mari dah. Apa lagi? Tu punca. Ni kata hati kita bahaya. Punca perpecahan adalah sangka buruk. Kita kena sangka baik, husnuzan. Sangka baik sesama kita, insya-Allah. Dia gitu. Learning masalah perceraian yang berlaku hari ni, pergaduhan suami isteri ni punca daripada telefon dan banyak. Punca daripada telefon, bahaya. Dia balik tengok bini tengah main telefon. Ada kerja lah. Nampak tengok basuh bunga tu. Kita padahal bini duk WhatsApp dengan anak duk London. Kita suka dah. Suka buruk dah. Faham lagi? Kita hati kita dia rasa kan ni? Tak, hati kita rasa tawa sikit ke bini kita gitu. Lama-lama WhatsApp tu tanganmu ke kakak ada datang lain kakak ni. Nampak lagi? Betul tak? Telefon bahaya bau. Telefon dah ada orang puang. Orang lelaki kurang ke? Orang puang tu. Dia tengok tu lelaki buka WhatsApp kau, ada ingatkan dawek. Faham lagi? Betul tak? Orang puang tengok password kita kuatah. Khabar tatak tu. Tok tangga kot dapur khabar tatak. Nerak tatak dalam bilik. Kita dah duduk lelaki bayi duduk cacang kat ngejah. Buka telefon dia tatak. Lubang paku kita. Nak hitam password. Bahasa kau bini. Sungguh ya. Bukan baru dua muda tau. Lu planet Zuhar. Hak pelik tu planet Zuhar. Dia tu punca keretakan. Maka dinginnya dalam rumah tangga makin dingin. Maka kalau hidup suami isteri penuh dengan kedinginan, nikmat tak hidup? Tak ada nikmat langsung. Tak ada nikmat sebab dingin. Bini tanya, "Bang makan nasi bang?" Bubuh lah. Jadi gitu lah. Jadi tak semangat. Bubuh lah. Gitu.
Kalau ikut dah apa lagi betul tak? Cek dah saya. Ada dah tu dalam hati tu. Masalah dah kena tu. Betul tak? Tidak dah kan gitu. Kalau tidak bini tanya makan nasi bang. Nak lauk dia. Lauk dia ni. Jadi mesra jadi. Mesra alam. Kalau tak mesra alam, iyalah tu. Kena cek lah kita. Ada hati tu bermasalah. Ya gitu. Bang, kalau cium bini 7 kali sehari, dia turun 4 kali. Lepas tu turun sekali. Ada kisah kau apa? Nak kena. Itu lelaki sayang kita 7 kali cium sehari. Bang. Mu nikah hari 7 kali cium. Boleh? Kalau terpaksa balik tinggal balik pula. Ada macam hamba Allah tu. Dah mu cerita pun ni kan. Nak balik rumah. Apa balik? Nak tengok baca feeling je. Bisa je. Hamba takut ada setara tu. Bisa dah ya. La ilaha illallah. Haji. Lagu mana perasaan dia tu kau? Allah tak ada tepi kasih sayang sungguh. Allah nikmat hidup. Nikmat hidup. Kalau kita sebagai orang puang nak tanya orang puang bangun tuan muda ni. Kalau kita tahu bini kita, laki kita sayang kita gitu sampai dah lupa wajah kita kan ni. Suka tak? Allah kalau boleh aku nak aktif jauh tu jumpa dulu. Suka kan? Betul tak? Sukanya kita. Alhamdulillah. Allah sallallahu Muhammad. Nikmat hidup. Tak ada bitis kapal dah apa haji. Makan bernasi saja negarang. Tak apa. Faham? Kalau bahagia gitu. Masa duduk mengaji kamu jumpa dah tu keluarga gitu. Keluarga gitu. Ya bini dia nasihatkan berita orang. Kalau orang kenal Tuhan, beriman sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan Allah, tak ada bitis kapal pun bahagia hidup. Yakin dah ya tu. Allah. Tu tahun 90-an tu orang duduk mengaji. Faham lagi? Tu bini yang kata, bukan tu lagi. Faham? Bini dia. Allah nasihat itu. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah rupanya kebahagiaan adalah di sisi Allah. Bukan di sisi makhluk. Sebab tu cerita Ahmad Al-Baqir dia kata, kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada bapa. Faham lagi? Betul tak? Kata siapa? Topel. Parut aku kena. Nampak? Bukan duduk pada bapa kebahagiaan dan kekayaan rumah tangga, kesenangan rumah tangga. Duduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Tu pentingnya nak hati bersih. Bahagia lalu. Kalau hati kotor masalah. Okey. Tengok jam tu. Hamba mari awal ni. 10.30 duduk atas kursi dah. Nampak lagi. Jadi kita janji bulan Ramadan ni 40 minit kan. No sejam. Sejam bulan tak puasa. Sebab boleh minum air. Ni tak boleh minum air kau ni. Mu tak tahu berat tak berat nak keluar suara ni. Sekarang aku dihasuk tak tahu agaknya sekarang. Sekarang berat lagi kau. Aku tak pergi pula tahu. Minggu lepas tak pergi dah. Minggu ni tak tahu ni. Lepas segagah pergi. Sebab dia bulan puasa ni kita terpaksa keluarkan suara. Tak. Nak tanya ke bangsa muda. Kita cakap kita rasa tak kita kena keluarkan suara. Tak rasa kan? Masa nak cakap-cakap je tau. Ke tak? Aku ni mak nak kira ni tau. Betul tak? Basah. Pergi kamu. Maksudnya kita tak berasa. Tapi bagi bulan puasa orang berceramah, dia kena buat keluar. Kena buat keluar suara. Tahu tak kena buat keluar suara? Masa bulan biasa ceramah je lah. Tapi bulan puasa dia kena bawa daripada dalam ni. Kita jangan derhaka kepada Allah. Masuk bawa pada dalam semua. Beratnya nak keluar suara. Lepas tu orang tak faham kau berat ke ni Ustaz? Kalau pun ceramah dia tahu lah. Orang dah ada ceramah. Berat ke ni Ustaz? Contoh, ambil contoh seming je. Benar macam kita nak akad seming atau akad pasu bunga orang puang pasu bunga. Hak berat tu kita nak alih daripada sini ke sini. Tapi untuk lelaki tak jauh. Tak, kita terpaksa akad seorang. Kita terpaksa ambil tenaga kita. Kenapa nak ambil tenaga kita? Gitu lah ceramah. Tapi waktu duha ni alhamdulillah hari petang kira
Kalau asal memang rezak tu. Asal memang nyanyi lah. Orang topik. Nah, tu benda je. Hamba tak pelawak. Sebab ada saksi ni. Ada saksi. Saksi seorang pergi tanya babu sebelah pergi jom. Sebab 3 hari baru ni hamba pergi pondok. Dah lama dah pergi pondok, hamba pergi jumpa dia, ziarah dia. Lepas tu cakap buat ceramah apa sebab dia yang topik dulu. Dia kata, orang tengok kita barang, dia ceramah je. Babu kata, nampak lagi? Berat nak buat topik. Kata tak, 2 orang. Betul dah, aku dah pelawak dah tu. Kau tak percaya, kita tanya je. Memang penceramah, bulan puasa terpaksa keluarkan suara. Tarik pada dalam ni. Kalau orang tu boleh ceramah, kuliah asal, memang hebat dia. Sebab asal, air yang nyawa tadi, habis dicinya. Faham lagi? Darah dah. Sebab tu kita perasan penceramah kuliah masa asal, kita nampak dia buat topik suara tau. Kita nampak. Ni gitu. Duha boleh gagah lagi. Ni boleh tepik lagi ni duha. Tak ada masalah. So dah urut dah. Dah urut mepek. Memuduk dengar tak apa nak sejang penceramah ni. Sebab tu masa hamba senang, hamba ingat kau orang susah. Tak? Ingat susah kan Ustaz? Masa bulan puasa, hamba penceramah, hamba ingat ke orang yang dengar? Tak? Betul tak? Ke tak perasan? Kami ingat kau akan dengar masa hamba ceramah. Dah kuliah jemputan, tazkirah jemputan. Hamba kata apa? Sejam lebih sikit tu, sejam 5 minit, sejam 10 minit hamba pun kata. Kita berhenti tau. Kuliah tazkirah maghrib. Kita berhenti tau. Sebab hamba nyanyi kemung, hamba kata. Demo duduk atas khas kekung. Faham lagi? Hamba duduk sedap. Dia nyanda boleh musim, dia kata. Jadi hamba fikir kemung, kita balik nak ayat nak berhenti. Dah bulan puasa jadi pendengar kena nyanyi ke penceramah. Boleh? Boleh tak ni? Kalau boleh nak berhenti dah dah ni. Dah. Sebab pendengar dah apa dia. Jadi bulan puasa kita kena timbang kepada penceramah. Bulan tak puasa penceramah timbang kepada pendengar. Comel dah, kasih sayang. Nampak? Takkan nak sejam kau. Okey. Kita tengok. Sudah molek dah, pandai dah kita ni. Tak ada benda dah ni. Firman Allah pula bawah ni. Okey, tengok. Maka selagi membalas ia Allah akan dia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Kalau kita buat benda yang baik, ada perkara-perkara yang telah kebaikan, balas syurga. Sejak kau tu. Dan jika ada ia kejahatan, Allahumma salli ala Muhammad, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Membalas ia kejahatan tu lah. Kita lama dia main ia nya gitu je. Kita dah faham pening kita. Faham? Membalas ia kejahatan tu dengan seksa dan api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Waliyazabillah. Maka ni lah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kabur aku tahu apa muat dan aku akan balas mu. Kalau mu buat jahat, aku balas jahat. Buat baik, aku balas baik. Begitulah kita repok anak-anak kita. Mu jangan buat lebih kurang. Mungkin ayah tahu mu buat apa. Nampak lagi? Ayah ada orang tu itar semua mu buat benda. Nampak lagi? Kalau mu buat lagi malam ni jaga mu. Aku kata mampu hiu mu esok. Dia kata mu ada berani aku. Sebab ayah aku nampak dok tubik tu. Duk rumah tu. Sebab dia tahu ayah dia nampak dan ayah dia ancam kalau mu buat lagi aku kata. Nampak lagi ni? Begitulah orang beriman. Hak itulah Sayyidina Umar sebut neraka pesang teruk. Sayyidina Ali sebut kubur menolong petapik riuh. Sayyidina Ali dia sebut kubur. Takutnya mereka kepada perkara-perkara yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di sini kita boleh cek, boleh nilai lagu mana iman para sahabat dengan iman kita orang akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad terlalu jauh. Sebab apa sahabat boleh hebat gitu? Sebab sahabat dia wasami'na wa ata'na, mereka dengar, mereka patuh. Hak Nabi kabur hari ni zaman lalu. Allahumma salli ala Muhammad, hebatnya. Jadi sebelum hamba duduk diri ni, nak minta dah orang bangun tuan muda dah kita masuk hamba dah. Ad-din wal amal. Agama ni kena amal.
sahabat dia dengar daripada mulut Nabi. Nabi kata hak ni tinggal, sahabat tinggal lalu. Dan sahabat balik rumah pula, bini tanya sahabat pula. Bini tanya, ya wahai abang, apa yang abang dapat daripada Rasulullah tadi, beritahu kepada saya. Dah, dia pun jawab khabar. Aku dapat daripada Rasulullah tadi, Rasulullah larang kita ngupat. Maka bini tak ngupat terus lalu. Tu zaman sahabat. Sebab tu hebat. Tok lelaki dengar Nabi khabar, dengar patuh. Bini dengar tok lelaki Nabi dengar tok lelaki khabar mana ni? Salah tu. Nah, sahabat dengar Nabi khabar, dia dengar dan patuh. Betul? Tu betul tak? Lepas tu balik rumah, bini dengar tok lelaki khabar, dia dengar dan dia patuh. Macam mana? Macam mana? Ada benda. Ini zaman sahabat. Jadi kita ni kau boleh nak amal gitu. Kita mari ngaji dengan ustaz khabar, topik steady amal dulu. Balik rumah, bini tak tanya pun kita khabar dia. Abang ngaji ustaz usul tadi, ustaz usul kata, dah. Kenapa mata tak boleh tengok uduh? Tu. Jangan tengok hak ageng apa sebelah TV tu. Apa? Betul tak? Dia pun tak tengok terus. Dia patuh dulu. Macam ni. Maka gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Kau orang lelaki dosa tengok orang puan. Orang puan dosa kau. Tengok orang lelaki kau. Kau orang puan orang kata-kata tak berasa dia ni. Ingat bukan dia. Dah kita orang lelaki aja ni. Betul tak? Balik boleh tengok. Shah Rukh Khan boleh tengok. Dah. Salman Khan auto sex handsome boy tu. Lama. Orang puan berakhir tu tengok Salman Khan. Ada apa? Dulu Amitabh Bachchan rebah TV orang puan sama kakak-kakak hamba tu. Dan Amitabh Bachchan masa muda kan tu. Masa tu ada apa-apa Rika awet Rika. Jadi abang-abang kita minyak Rika. Jalan kaki tengok cerita Nustang tu. Atas dia panggil penerangan masa tu. Mana ada TV-TV mana dulu tak ada penerangan Terengganu ni mari. Di kampung-kampung lepo kertas malam ini Hindustan datang beramai-ramai di lepo kertas. Kita budak-budak dah jambongnya, kita dah jambongnya. Kau berlari ambil nak baca dah erti. Bagi kat abang, bang ni bank tak ada lepo yang simpang oi. Kenapa? Malam ni bayar gambar lah kita. Bayar gambar apa? Pacong atas bukit Belara tu. Belara atas bukit tu. Kalau saya pergi Belara, dah lepas pada Dewang lain semua ada dimak. Dimak dulu lah ni tutup dah. Dimak feather. Atas bukit tu lah. Dia pacang tiang dua batang tarik tadi. Terang kain warna putih. Dah. Penerangan pacong aku dalam bank ni. Kita tengok. Bawa tika mok-mok ni. Bimbit anak ni. Apa tika tengok? Neleh dia. Kalau kat sedih nangis. Nangis bawa cerita Nustang bisa. Nangis esok. Pagong. Batu habis Nustang. Anak ni. Dah ngatuk mata. Belah-belah tidur jalan. Aku lah tu dulu. Dah sungguh. Dah tak ada benda orang dulu. Yang gambar suka sangat lah. Kita Nustang. Apa? Pagi. Okey, itu Elah nak berhabis. Dia nak cukup masa. Maka habis insya-Allah lah deh. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki. Kita sambung dengan firman Allah Taala surah Ghafir ni ayat 19. Jadi hak ni balik rumah tengok dulu sebelum kita jumpa minggu depan. Ni dipanggil homework, kerja rumah. Jadi tengok dulu ayat ni. Minggu depan kita baca kalau panjang umur insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.